Kalau roh kita kotor, bagaimana cara nak menyucikannya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau roh kita kotor, bagaimana kita nak menyucikannya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama sekali, kita kena faham bahawasanya kita ni ada dua unsur. Yang pertama unsur jasad, yang kedua unsur roh. Unsur jasad ni kalau dia kotor jasad ni ada kesan daripada yang pertama, kita kena najis. Bila kita kena najis yang kita kena tu wajib kita bersih dan sucikan dia. Bila wajib kita menyucikan najis? Ketika mana kita nak sembahyang. Bila mana kita nak sembahyang, wajib kita membersihkan najis yang berada di badan dan pakaian kita. Yang kedua, najis ketika mana kita nak beribadat, iaitu dipanggil najis maknawi, iaitu najis yang disebut dengan hadas. Kalau seorang tu berhadas kecil, dia tak boleh buat ni. Kalau orang tu berhadas besar, dia tak boleh buat ni. Bila mana dia nak buat benda sesuatu ibadat, dia kena lepaskan diri daripada berhadas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya kalau dia nak sembahyang, dia kena mengambil wuduk, iaitu mengangkat hadas yang kecil. Kalau dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad berkait dengan hadas yang besar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka dia kena mandi wajib. Dari mana inilah yang dimaksudkan dengan najis yang ada di kita, yang kita tak dapat lihat, tapi diri kita bernajis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Maka diri kita yang kotor tu disucikan dengan mengangkat hadas kecil ataupun hadas besar. Maka ketika itu kita balik pada normal diri kita, iaitu orang yang suci bersih. Mungkin kita tak nampak, tapi ada orang nampak. Waktu mana kami di Azhar dulu, ada cerita satu orang pelajar mengaji di mudaraj, bilik kuliah. Bilik kuliah di Azhar ni dia tak besar macam dewan syarah-syarahan di KLIA dan mesti dalam negara kita. Dia seolah dia besar bilik kelas bilik kelas pelajar di sekolah menengah ya. Simple je Azhar. Sallallahu alaihi Muhammad. Azhar pula tidak mewajibkan pelajarnya hadir kuliah. Daftar di kuliah, lepas tu pandai-pandailah main kuliah. Bilik kuliah macam kelas saja. Pelajar Azhar satu kehadiran 2,000 orang. Jadi kalau dia diwajibkan, kelas tak cukup. Sallallahu alaihi wasallam. Azhar pula dia mengekalkan sistem tu. Jadi pandai-pandai lampau main ngaji macam mana. Nah, nanti ada periksa. Siapa-siapa main lewat, doktor tak pergi masuk lah. Duduk di luar. Dia tak nak dengar apa. Satu masa, tetapi ada orang yang mana main mengaji, hak duduk, hak biri-biri. Hak duduk ada habuan duduk atas kursi. Kalau birilah 2 jam. Satu masa tu, satu pelajar tu duduk atas kursi. Dia tersengguk, akhirnya dia tertidur. Syekh pun tak ada masalah, seorang tidur baik ya. Dia mengajar juga. Tiba-tiba tengah-tengah mengajar dia kata, "Qum ya ibni, anta junub." Arab ni Syazah dia panggil anak murid dia, "Ya ibni, hai anakku." Dia pun tua-tua. "Hai bangkit anakku, bangkit. Hang junub."
Kawan tu tertidur, mimpi keluar mani, dia tahu. Ulama Azhar. Kita tak tahu mereka tu, di kalangan mereka tu, ilmu mereka kadang-kadang tu mentabak wali Allah. Dia budak tu, dia suruh balik. Keluar, pergi mandi. Tak boleh duduk dalam balik ilmu. Jadi kadang-kadang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada orang tahu, orang ni ada wudu, orang ni tak ada wudu. Ada satu ulama, dia ni cara dia merawat orang, pakai kertas, buat amal kertas, dia tulis. Sakit apa pun, buat amal kertas kosong, dia pun tulis. Pakai elok ya. Tulis, lepas tu dia balik buat macam ni. Tu cara dia merawat. Satu orang tu nak uji dia. Dia kata, bila tulis dengan ayat elok, mana nak lekat sesuatu kan. Akhirnya Salah Sayyidina Muhammad dia pun uji Syekh ni. Syekh bagi kertas dia tulis, lepas tu dia main pula bawa kertas tu kak. Kertas kosong yang telah ditulis, dia bagi kat Syekh. Dia bagi Syekh kata, ni tulis dah, main apa pula. Nampak tu maknanya orang melihat. Ni dah tulis, main apa lagi. Nyonya balik, bodoh dah nak tipu, dan ni nak uji aku. Maknanya kita ni subhanallah tu kena takut. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Takutlah kamu akan firasat orang beriman sebab dia melihat dengan cahaya Allah. Baik, jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam perkara yang berkaitan dengan puncaan ruh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia ada proses-proses yang mesti dilalui dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan bimbingan guru. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, jadi kalau keadaan biasa, untuk menyucikan ruh ni, mengekalkan diri dalam keadaan wudu. Mana kalau kita batal kita ambil, kita duduk dalam keadaan bersih dan suci. Zahirnya kita menyucikan anggota wudu, sebenarnya kita menyucikan hati kita sama. Di proses untuk menyucikan dan membaikkan hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebenarnya kalau kita ikut bimbingan yang dibuat secara zahir oleh ulama kita, dah cukup madai sebagai asas kita nak membersihkan rohani kita. Perkara yang basic lah. Berilmu, amal. Ngaji, beramal. Dapat ilmu, beramal. Itulah proses yang paling mudah untuk kita nak bersihkan rohani kita. Tapi sebenarnya itulah yang paling payah. Sebab nak amal, tahu amal. Susah. Contoh kita kata, kita duk biasa buat sembahyang sunat 2 rakaat, qabliyah ba'diyah. Di sana kita tahu Nabi buat 4. Nabi buat 4. Sebelum zuhur 4, lepas zuhur 4, sebelum asar 4, lepas isya 4. Tahu tak? Tahu. Cuba buat. Mudah ataupun tak mudah? Payah. Mana? Kita kata payah. Dia punya poin dia, mujahadah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu contoh. Tahu amal. Maknanya, kalau kita boleh istiqamah mengamalkan benda yang kita tahu, kita amal, jadi bersihlah ruh kita, insya-Allah.